Parti yang kalah menang, parti yang menang kalah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dikatakan telah letak jawatan. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Parti Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, maka jatuhlah Pakatan Harapan. Kerajaan Pakatan Harapan jatuh. Apabila kerajaan itu jatuh, bermakna menteri-menteri kabinet juga jatuh. Semua menteri-menteri jatuh dan saya juga jatuh. Karena dikeluarkan Bersatu daripada Pakatan Harapan, jatuh kerajaan Pakatan Harapan, bermakna bahawa kami semua tidak lagi menjadi anggota kerajaan dan saya tidak lagi jadi Perdana Menteri. Tetapi saya terpaksalah menulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa saya bukan lagi Perdana Menteri. Saya minta izin supaya saya lepaskan jawatan. Tetapi Agong minta saya jadi Perdana Menteri sementara. Dan saya pun terima. Kerana saya ingin lihat satu kerajaan baru ditubuh yang akan dapat ambil alih segala tugas daripada Pakatan Harapan. Jadi tidak benar yang saya ini letak jawatan. Saya terpaksa digugur, kerana Parti Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan jatuh, tidak lagi jadi kerajaan. Damn. Tetapi saya mempunyai alasan yang lain juga. Apa yang berlaku dalam Parti Bersatu ialah mereka merancang bersama dengan PAS dan UMNO, beberapa kerat daripada pemimpin Bersatu merancang untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Saya dengar cerita, tapi saya tidak bersetuju. Kerana saya dapati bahawa saya boleh jalankan tugas saya. Tetapi mereka rancang untuk keluar daripada Pakatan Harapan supaya kononnya Bersatu boleh ambil alih kerajaan. Malangnya rancangan ini dibuat oleh Presiden kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerana dia berminat untuk jadi Perdana Menteri. Apabila dia tahu bahawa saya tak mungkin terima jawatan sebagai Perdana Menteri dalam pakatan dengan kerajaan kleptokrat dan kerajaan pencuri seperti Najib dan beberapa orang lain, maka dia menawar dirinya supaya jadi Perdana Menteri. Saya bertanya kepada Muhyiddin berkali-kali, apakah awak sanggup bekerjasama dengan musuh awak? Dulu awak berperang dengan mereka. Dia hanya jawab, saya sanggup. Kerana bagi saya, politik lebih utama daripada prinsip. Perjuangan lama kita boleh lupa, kerana politik kita ada peluang jadi Perdana Menteri. Sebab itulah parti kita Bersatu ini berpecah dua. Satu pihak mengikut Tan Sri Muhyiddin dan dianya jadi Perdana Menteri. Satu pihak lain tidak bersetuju, dan hari ini saya dapati ramai yang ada di sini ada kerana kita tak bersetuju dengan Muhyiddin punya tindakan. Dia mengkhianati janji-janjinya kepada rakyat. Ini yang berlaku ini, kita tidak puas hati kerana kita dapat tahu
bahawa Muhyiddin menggunakan kuasanya untuk mendapat sokongan. Sebenarnya tak ramai pun yang sokong Muhyiddin, tetapi dianya memberi upah kepada ramai daripada pemimpin-pemimpin kita. Mereka dilantik menjadi menteri, timbalan menteri, pengurusi itu, pengurusi ini, dan dia turun sehingga ke bahagian. Llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. Dan kecawangan, siapa yang menjadi ketua bahagian ditanya, apakah kamu sokong Muhyiddin ataupun tidak? Jika tidak, kami akan singkir kamu. Kalau ditanya apa asas penyingkiran ini, apakah dia mengikuti perlembagaan kita? Muhyiddin tak peduli tentang perlembagaan. Dia Perdana Menteri, dia berkuasa, dan dia singkir semua yang tidak bersetuju dengan dirinya. Sebab itu dia mampu mendapat sokongan. Tak banyak, cuma 2 orang lebih saja daripada parti lawan. Itu Muhyiddin. Dan sekarang ini dia menekan semua orang. Bahkan kalau dia adakan perjumpaan bersatu hitam ni, blackout ni, polis akan tanya, awak boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Bahkan polis akan cuba nasihat supaya jangan hadir dalam perjumpaan parti blackout ini. Sepatutnya pegawai kerajaan tidak boleh diguna untuk parti, tetapi Muhyiddin mengguna pegawai polis dan MACC dan lain-lain untuk mengekalkan kedudukannya dalam kerajaan. Kita tak peduli kalau dia dapat mendirikan satu pemerintahan yang baik, tetapi kita dapati bahawa pemerintahan Muhyiddin ini tidak mengikut aturan-peraturan, tidak mengikut undang-undang negara kita ataupun perlembagaan parti kita. Inilah yang kita dapati sekarang ini, dan ramai daripada rakyat tidak senang hati dengan pemerintahan Muhyiddin. Hari ini kita menghadapi satu ancaman luar biasa, satu wabak yang terkena kepada seluruh dunia, juga mempunyai kesan terhadap negara kita. Untuk mengatasi masalah ini, cara-cara mesti dilakukan dengan baik supaya hasilnya tercapai. Berkenaan dengan wabak ini, kita bernasib baik kerana pada mula ada usaha untuk mengambil orang politik untuk menentukan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh kita untuk membasmi atau menyekat perkembangan wabak ini. Oleh kerana kita pilih seorang pakar, seorang ahli profesional untuk menguruskan pandemik ini, nasib baik kita berjaya. Tetapi di masa yang sama, ramai sudah rakyat yang jatuh miskin. Sebab apabila kita halang mereka daripada keluar daripada rumah,
maka mereka tidak dapat bekerja, tidak dapat berniaga, dan mereka kadang-kadang sampai kebularan. Tak ada makanan pun. Kerana ramai daripada orang kita ini yang mencari makan secara harian. Las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Y tú? ¿Tú? Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entre las piedras de Chillona del Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Arróbate! ¡Mira dónde llega el agua! Llegaba el agua al restaurante y había subido la marea. Tú, hay que hacer ahora con los dos soldados. Llama a Sevilla, que traigo paella.